Assalamualaikum, Hazri Samsuri. Hari itu kita orang terbang ke Langkawi untuk cuba kereta ini balik semula ke Semenanjung. Kita pinjam sekali lagi sebab kita tak puas hati. We really want to try out this car, the Honda WRV. Allahu Akbar, lupa bawa BH Petrol e-card. Macam mana nak pungut point? Guna BH Petrol e-card apps baru. E-points anda boleh ditebus untuk minyak pelincir BH Petrol Loop dan barangan eksklusif di BH Petrol Mart. Download, register sekarang guna kod BHP X Kareta dan dapatkan 100 points percuma. Honda WRV yang ini sebenarnya ialah generasi yang kedua. Yang pertama dijual di Amerika Latin dan juga India. Yang generasi pertama WRV siap datang dengan enjin diesel lagi. Yang ini R&D dia dibuat di Thailand dengan bantuan Indonesia dan dilancarkan di Indonesia. Fokus utama mereka memang di situ, di negara itu. Tetapi sebabkan dia lebih kepada kenderaan ASEAN, sebab tu kita dah terima. Dan yang ini it is a very interesting take on a compact SUV. Memang cukup menarik, terutama untuk anda yang nak cari kereta nombor 2. Yang ini varian RS, nampak ada tulis RS kat situ. Apa varian pun, enjin, transmisi tetap sama, 1.5 liter iVTEC dengan transmisi CVT. Enjin 1.5 liter ini memang dikongsi oleh beberapa lagi model Honda yang lain. Contohnya Honda City, and dulu ada BRV, and then HRV low spec pun pakai enjin yang ini. So, apa yang buatkan dia ni berbeza? Well, ini ialah sebuah kereta yang sebenarnya platform dikongsi dengan BRV generasi kedua yang tidak ada dijual di Malaysia. Dia pendekkan, dia kontutkan dan jadilah WRV, dan kerana itu belah dalam dia tu hampir sama macam Honda BRV yang ada dijual di Indonesia. Selain daripada itu, design dia ni memang design Honda betul lah. Anda boleh lihatlah dengan grill dia apa semua ni sama macam adik-beradik dia yang lain. Bahagian belakang dia ni memang boleh dikatakan sporty dan juga unik, especially sebelah malam bila lampu ni menyala. Memang nampak ranggi lah. Dan semasa kita dekat Langkawi, kita dapat berborak dengan jurutera daripada Thailand yang bertanggungjawab untuk projek ini. Dia kata, saiz tayar itu sebenarnya mempengaruhi ride and handling. So untuk RS yang datang dengan rim besar ni, sistem suspension dia, damper dia, penyerap hentak dia tu sedikit lain, dan tuning untuk dia punya steering pun berbeza sebabkan tayar yang saiz besar sikit. Dan disebabkan tayar dia ni, rim dia ni pun besar sedikit daripada varian lain, yang RS ni memang tinggi sedikit sebab tayar dia tu. Dan design language Honda untuk yang ni memang aku suka, sebabnya ialah dia buat tayar dia sebesar mana yang boleh. So you can really see the tire proportion, saiz tayar dengan body dia tu memang ngam dan sporty. Untuk pintu belakang siap ada pembuka yang cara macam ni, macam the first time I saw this was on the Alfa, the 147. Lepas tu semua orang nak buat pintu macam ni. Konon-kononnya nampak macam coupe, tapi dia lupa ada line ni. Semua orang tahu ada pintu. First time juga aku tengok orang nak naik kereta tu, dia siap tanya mana nak buka pintu ni. Alfa 147 tu. Aku ingat lagi sepupu aku, nama dia Dino. Mana aku nak buka pintu ni? Rupanya dekat sini. Sekarang dah lazim. Jom kita masuk dalam pula. Now, ruang dalam dia ni, cabin dia ni memang sesuai untuk 5 penumpang. Tapi kalau badan besar, 4 orang lah. Sebab belakang tu dia tak berapa lebar. Tapi inilah saiz compact. Reka bentuk dalam dia ni pula
macam berbeza sikit daripada Honda lain lah. Dia memang nampak very traditional. Screen pun dekat atas sini. Dan masih lagi pakai handbrake ni, which aku actually tak kisah pun. Yang aku tak suka ialah belah tengah ni, sebab kat sini nampak cikai sangat. Ada power outlet 12V socket dengan USB port semua dekat sini. This touch screen ni datang dengan Honda Connect dan juga Apple CarPlay and Android Auto. The rest is basic Honda. Yang ini RS, so kau akan nampak ada merah-merah sikit kat sini dengan seat yang ada leather dengan fabric ni. Seat ala-ala semi bucket, selesa. Yang belakang tu nanti aku akan ceritalah. Ruang belakang dia ni, walaupun wheelbase dia tak berapa panjang, tetapi cukup memadai. Kau tengok ni seat aku duduk tadi ni, banyak gila legroom aku dekat sini ni. Untuk aku 6 kaki pun, I have about like, kau banyak ni lagi sebelum kena kipas angin siling dia ni. Dan tempat duduk dia ni macam kat belakang, macam kat depan dengan warna merah dia tu. Dan ada armrest dekat sini ni. So, Isofix pun ada dekat belakang ni. Wow. Dan daripada segi keselamatan pula, macam biasa, yang ini datang dengan Honda punya, apa dia panggil tu, ADAS punya sistem tu. And lane watch, ada kamera kat sebelah tepi untuk tengok ada motor ke tidak bila kau nak corner. Nice. Let's check out the boot. Boot dia ni jauh ke dalam dan boleh tahan juga ni. Aku rasa cukup untuk keluarga kecil. Dan what we have inside here is spare tire dengan jack apa semua ni lengkap kat bawah ni. Kemudian kita boleh turunkan ni, split. Tak rata, nampak? Tak rata. Tetapi boleh lah, memadai lah kan. Tapi yang kurang kat sini, kita tak ada parcel shelf. Tak ada. Nampak ni? Kosong kan macam ni. So, kalau kau tak tinted benda ni, boleh nampak apa kau bawa, bye. WRV dengan enjin 1.5 liter ni, saya tak rasa pun dia tak cukup power untuk kegunaan dalam bandar. Memang tak ada pun masalah pun, kita tekan pergi kak. Bunyi gaung enjin dia pun tak adalah bising sangat, okey je. Dan handling wise, kita tahu kereta ni memang sasaran utama dia pasaran Indonesia, di mana jalan raya memang teruk. So bila langgar lubang apa semua, rasa macam kereta mewah sikit. It absorbs all those impact and potholes quite well actually. Dan memang kita boleh rasa dia lebih siap lah untuk sebuah kereta compact macam ni. Target dia untuk Malaysia ni, saya rasa untuk mereka yang dah ada kereta lain, ini nak jadi kereta nombor 2 atau nombor 3 mereka, ataupun untuk mereka yang bujang ataupun keluarga kecil anak seorang, this can still be your main car. Okay size dia tu, boot dia tu pun kalau tak muat, then you can use, pasanglah kotak dekat atas tu kan. Equipment level, well, ada orang kata design dashboard dia ni sedikit old school. Mungkin juga sebab yelah sekarang ni kan musim touchscreen kita letak dekat atas kan. Yang ni masih lagi tertanam dekat tengah-tengah macam ni. Tapi still senang nak pakai, dekat dengan tangan, mudah. You have Apple Auto and Apple CarPlay and Android Auto. So ada dekat situ. Dan untuk RS yang kita bawa ni dengan warna merah-merah ni yang nampak sporty ni, dia ada sistem Honda Connect yang memang canggih lah. Benda yang ada dalam BMW tu dia boleh letak dalam ni aplikasi tu kan. Aplikasi smartphone itu memang wow. Cuma harga dia lah, yang RS ni harga dia 107. Mungkin harga tu tinggi, orang kata boleh dapat kereta yang lebih besar, contohnya Proton X50, or tambah lagi dalam 10,000 you get the base HRV. Badan orang suka size dia, orang suka bentuk dia, okey je, tak salah pun nak beli. Daripada segi prestasi, saya memang rasa Honda cukup beruntung lah, sebab base engine dia, which is this 1.5 litre iVTEC, memang punchy. Siap ada pedal shifter kat sini ni. Okay. Corner apa semua ni, okey, tak membuai, tak apa, bukan sporty habis, but you can. Saya boleh hidup dengan kereta ni. Dan anda pun tahu kan, kau pun tahu macam mana aku bawa kan. Aku memang tala kat corner je. Straight-straight ni aku malas sangat. Tapi okey, boleh. Sistem suspension depan McPherson, belakang torsion beam. Ada orang kata keras. Masa kita orang pergi Langkawi tu, media pergi Langkawi, ada juga 2-3 orang yang kata seat belakang keras. Saya pun tak berapa sure. Sebab yang unit saya naik,
Dan rakan-rakan saya yang lain kebanyakannya kata tak ada isu pun tentang seat belakang. Suspension tak adalah rasa memantul. Cuma seat belakang tu, tempat bawah punggung tu memang tebal. Tempat sandar dia tu, yang tu rasa nipis lah. Untuk yang badan besar macam saya, kurang selesa sikit. Dia macam duduk dekat belakang truck pickup. Tu je. Untuk yang berbadan kecil, saya rasa no issue lah. Tak ada hal lah. Fun factor, dia memang kecil, chuckable, mana boleh sini. Dan enjin dia pun tekan pergi. Tapi tak adalah macam yang tekan pergi satu lagi tu kan. This has no turbo. But that iVTEC technology works. Ada juga yang komplain, dan kami rasa memang valid komplain diorang, pada harga macam ni, electric parking brake pun tak dapat. Ya betul. Tapi aku old school macam aku suka parking brake manual ni. Sebabnya ialah satu, less component for me to take care of or to think about. Sebab dia ada wear and tear, elektrik motor dia tu kan, after 5 years lah selalunya kan. Dan kalau aku nampak tanah berpasir, kosong, lapang, handbrake turn brother. Terutama kalau bukan kereta aku. Ya. Dan biasalah dah berjalan banyak apa semua ni, kami di Caretta memang bahan api pilihan kami BH Petrol. Dengan aditif 5 kali ganda lebih banyak daripada minyak lain. Memang terasa prestasi dia. Dan sekarang ni dengan aplikasi dia dan juga kad dia tu, lebih mudah untuk kita dapatkan mata ganjaran. Yes! Isi minyak, tak pungut point, rugilah. Ini dia apps BH Petrol e-card baru. Tak perlu kad fizikal, tak ada kad hilang ataupun kad rosak, tak perlu nak renew pun. Anda juga tahu promosi terkini BH Petrol. E-points anda boleh ditebus untuk minyak pelincir dan barangan eksklusif BH Petromat. Roti pun boleh. Yang ini lagi boleh. Dapatkan e-points setiap kali anda isi minyak. Lagi banyak points anda, lagi banyak benda anda boleh tebus. Download, register sekarang guna kod BHP X Caretta dan dapatkan 100 points percuma. Kan saya selalu cakap, BH Petrol, the right choice. Overall, I think the interior, cara pemanduan dia apa semua tu, not bad lah untuk WRV. Untuk peminat Honda, I think you'll be happy with this. Untuk yang tak pernah ada Honda, nak cuba, why not? Okey je yang ni. But, macam aku cakap, dalam Malaysia, dia ada satu saja pesaing. The Honda WRV only competes with the Pro 2 Ativa, which is cheaper. Dan ada enjin turbo. Way cheaper. So, jom kita balik ke studio. Kita check balik spek-spek dua tu. Yang itu kita tengok yang mana kau nak beli. Okey. Ayo. Bosan sebut jom, ayo. Okey, now kita dah bawa dah WRV tu, dan sebelum ni saya dah bawa Ativa. Dalam tim Caretta pun ada yang pakai Ativa. So sekarang ni kita comparekan WRV dengan Ativa. Sebab nak ke tak nak, dalam pasaran Malaysia WRV cuma ada satu sahaja contender ataupun pesaing, which is the Pro 2 Ativa. So kita akan bahagikan kepada beberapa segmen. Kita ada prestasi, kita ada practicality, dan kita ada pemanduan, dan last sekali harga. So, kita pergi yang pertama sekali. Dia punya prestasi. Enjin WRV ialah enjin 1.5 liter 4 silinder 16 injap DOC iVTEC program PGM fuel injection dengan transmisi CVT. So basically, pada pendapat aku, ini ialah enjin 1.5 NA yang terbaik dalam pasaran. The VTEC Magic Works. Memang terasa betul lah power dia tu. Ativa pula dengan enjin yang lebih kecil. Enjin 3 silinder 998cc 1K RVE turbo dengan transmisi hybrid dia DCVT. Bermakna dia ada torque converter automatic dan juga CVT. Power wise, WRV memang lebih tinggi. 121 PS pada 6,600 RPM. Ativa 98 PS pada 6,000 RPM. Memang jauh beza dia kat situ tu. Lebih daripada 20 PS beza dia. Tetapi torque ini yang penting, daya kilas. Dalam bandar memang daya kilas itu yang kita nak. Nak memotong apa semua, kita gunakan daya kilas. WRV 145 Nm at 4,300 RPM. The Ativa 140 Nm pada serendah 2,400 sehingga 4,000 RPM. So, the Ativa dengan turbo dia
Daya kilas rendah sedikit, 5 Nm lebih kurang, tetapi dia masuk lebih awal, 2400. Itu advantage turbo. Top speed, well, untuk WRV, Honda kata 160 km sejam. Ativa tak cakap pun, Pro 2 dia tak cakap berapa. So, saya rasa lebih kurang sama. Walaupun kita tengok meter boleh pergi atas daripada 170. Daripada segi GPS, saya rasa lebih kurang sama. But, tak payahlah. Sebab ni dua-dua ialah kenderaan urban. Now, penggunaan bahan api, WRV 6.0 liter untuk setiap 100 km. Ativa 5.3 liter untuk 100 km. So on paper Ativa lebih jimat, tetapi kita tahu enjin turbo ni lagi kita tekan, lagi kuat penggunaan bahan api. Dan tangki WRV 40 liter, Ativa 36 liter. Dalam bandar kalau kau kuat tekan, definitely Ativa tu kau akan isi minyak lebih banyak kali berbanding dengan WRV. Tetapi long distance drive macam kami pernah buat, kami bawa Ativa tu masa baru launch, kita pergi ke Kelantan. Boleh dibuktikan, memang dibuktikan bahawa tangki minyak 36 liter tu boleh pergi atas 400 km yang kami dapat. So, daripada segi pemanduannya ni pula, pemanduan saya rasakan bahawa WRV lebih mewah dan lebih selesa dan lebih stabil dan lebih senyap. Dia rasa macam kereta mahal lah. Okey? Ativa pula, dia mungkin bising sedikit, dia mungkin ada goyang sedikit, tetapi dia lincah. Ini mungkin sebab sistem suspension dia yang mungkin keras sedikit, tetapi dengan tendangan kuasa daripada enjin turbo tu yang buatkan kita seronok, dia memang rasa lincah, rasa macam nak pergi. Walaupun daripada segi dimension, saiz badan, WRV lebih kecil daripada Ativa. Ativa lebih panjang, 5mm lebih panjang dan lebih tinggi. Lebih kurang dalam 30mm lebih tinggi daripada WRV. Lebar, WRV lebih lebar. 1780mm versus 1710mm untuk Ativa. Ativa tu memang tidak selebar WRV. Wheelbase, jarak antara roda depan dengan roda belakang, WRV lebih pendek daripada Ativa. Itu dia. Ativa punya wheelbase lebih panjang, 2525mm versus 2485mm WRV. So sebab tu kabin untuk Ativa rasa lapang sedikit berbanding dengan yang Honda. Now, satu lagi yang memberikan sebab kenapa Ativa ni rasa lincah ialah berat, curb weight. Curb weight Ativa ialah 1053 kg berbanding dengan 1145 kg untuk WRV. Ya, lebih daripada 100 kg beza berat antara dua ni. WRV lebih berat. Kalau kau nak pergi off-road, ground clearance, jarak lega bumi lebih kurang sama. WRV tinggi sikit, 207mm, yang Ativa 200mm. Size boot, ini practicality. Boot WRV 380 liter berbanding dengan boot Ativa 369 liter. On paper Ativa nampak lebih kecil. Tetapi untuk WRV, dia tidak begitu lebar, dia lebih menegak ke atas dan tak ada parcel shaft, tak bertutup. Seorang boleh skodeng apa kau isi dalam boot tu kalau kau tak tinta gelap. Yang Ativa ni dia lebar sedikit. So, cara guna boot tu memang kita kena tengok apa benda yang kita bawa. So, besar on paper tak semestinya lebih praktikal bila kita pakai. Harga. WRV datang dalam 4 varian. Paling murah varian dia ialah RM90,000 dan paling mahal RS RM107,900, RM108,000 lah. Ativa datang dalam 6 varian bermula daripada RM62,500 sehingga RM73,400. Daripada segi kelengkapan, well, Honda memang ada. Kalau yang RS, dia ada Honda Connect yang boleh, smart app yang boleh kita connect daripada phone kita ke WRV kita. So itu memang banyak function. It also comes with Apple CarPlay and Android Auto. Untuk Ativa, kau ada Bluetooth dengan USB port, itu sahajalah yang kau ada. So untuk mereka yang perlukan teknologi aksesori macam tu, dia WRV lah. Untuk Ativa, kau kena keluar duit untuk tukar head unit dia. Dan head unit dia tu bukan senang sebab skrin dia split. Dia punya radio dekat bawah, skrin dia dekat atas. So
memang option untuk tukar radio Activa ni sedikit limited dan mungkin mahal sedikit. So apa yang kau beli pun sebenarnya tak salah, ada pros and cons. Untuk yang lebih sporty, lebih lincah, lebih nimble dan lebih mampu milik, of course it's the Pro 2 Activa. Untuk WRV ialah untuk mereka yang memang suka reka bentuk WRV itu, dan untuk mereka yang lebih sukakan sedikit kemewahan di dalam, sebab memang bila kita bawa kita boleh rasa WRV itu dia mewah sedikit. Okey, sehingga kita ketemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum.